Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sidang jemaah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi kita pada pagi ini untuk kita sama-sama memahami ayat-ayat yang terkandung di dalam suratul Al-Kahfi. Pagi ini kita akan membicarakan tentang ayat bernombor 6, muka surat dalam nota bercetak muka surat 34, dan insya-Allah kita akan terus pergi kepada ayat yang ketujuh yang berada pada muka surat nombor 37. Dan jika ada kesempatan, insya-Allah kita akan masuk kepada ayat yang ke-8. Semalam alhamdulillah kita telah mempelajari tentang ayat yang kelima, yang mana ayat yang kelima dalam suratul Kahfi ada 3 sudut penolakan Allah Subhanahu wa taala terhadap mana-mana kumpulan, ke mana-mana manusia yang membuat tuduhan yang palsu terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana ada manusia mengatakan Allah ini mengambil anak ataupun mempunyai anak. Maka Allah taala mengatakan yang pertama pada ayat yang kelima, bahawa apa yang mereka katakan itu tidak berdasarkan kepada ilmu, dan apa yang mereka katakan itu merupakan perbuatan kufur yang sangat besar. Dan yang ketiga, Allah mengatakan mereka itu sebenarnya hanyalah berlaku dusta. Dan alhamdulillah pada hari semalam kita telah membicarakan tentang ayat yang ke-6, muka surat ayat yang ke-6 dalam nota bercetak berada pada muka surat nombor 34. Yang mana ayat yang ke-6 ini Allah berpindah topik kepada cerita tentang Rasul. Sebab itu kalau tuan-tuan baca Al-Quran dalam surah-surah Makkiyah, tuan-tuan akan mendapati Al-Quran ni dia akan ulang 3 topik yang besar. Tuan-tuan akan jumpa di dalam Al-Quran Allah Ta'ala akan cerita tentang dirinya dulu. Kadang-kadang Allah cerita tentang ketuhanan, ketauhidan. Lepas tu Allah akan cerita tentang topik kerasulan, cerita pasal Rasul. Dan kadang-kadang Allah menceritakan tentang hari kiamat. Tuan-tuan bacalah surah Makkiyah, baca surah Yasin ke, baca suratul Mulk ke, baca surah Sajadah ke, Al-Insan, mana-mana surah yang turun sebelum Hijrah, Allah akan tekankan 3 topik besar dalam rukun iman. Cerita tentang Allah, cerita tentang Rasul, cerita tentang hari akhirat. Begitulah maklumat yang ada di dalam suratul Kahfi. Jadi pada ayat yang ke-6 ni telah kita baca pada hari semalam, Allah Ta'ala memaparkan tentang bagaimana perasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dia menghadapi reaksi, tindak balas, kata-kata yang keji daripada umatnya. Allah memujuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang berlaku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada ayat yang ke-6. Jadi pada pagi ini kita akan terus kepada ayat nombor 7. Ayat nombor 7 ni kalau di dalam nota kita boleh jumpa pada muka surat nombor 37.
dalam nota bercetak muka surat nombor 37 pada ayat nombor 7. Ayat nombor 7 ni kalau kita nak kaitkan dengan ayat nombor 6, okey, dia biasanya ayat-ayat dalam Quran dia akan berkaitan. Jadi kalau ayat yang ke-6 sebelum ni kita belajar cerita tentang perasaan Rasul yang merasa sangat sedih tentang apa yang telah dilakukan oleh umat dia. Maka Allah Ta'ala cerita pada ayat nombor 7, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu bersedih. Di sambungan cerita dia. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawa hidup ni sebenarnya apa. Kalau Rasul tugas dia dekat dunia menyampaikan dakwah, maka Allah memujuk Nabi dengan ayat yang ke-7. Begitu juga dengan kita semua, Allah menceritakan tentang dunia ini adalah apa. Jadi kalau kita baca ayat 7, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Ayat ke-7 Allah menegaskan dengan Allah mengatakan sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi ini zinah, iaitu sebagai perhiasan untuknya. Allah memberitahu kepada kita bahawa apa yang ada di muka bumi ini sebenarnya hanyalah sekadar perhiasan. Yang sebenarnya Allah jadikan dunia ini apa kata Allah? Linabluwahum, adalah untuk menguji mereka. Menguji mereka tu siapa mereka tu? Hum dekat situ merujuk juga kepada kita. Kalau kepada Rasul Allah kata ala Muhammad, dunia ini adalah perhiasan saja. Mereka yang tolak engkau, mereka yang tak nak mau beriman kepada Allah, yang mensyirikkan Allah itu, sebenarnya mereka hidup dunia ni itu hanyalah untuk mereka apa? Mereka menempuh ujian. Itu hanyalah ujian saja. Perjuangan dakwah sebenarnya hanyalah ujian. Begitu juga dengan kita semua, hidup ni adalah ujian. Dan Allah menerangkan kepada kita ujian yang Allah nak tengok ni apa? Ayyuhum ahsanu amala, siapakah antara mereka yang lebih baik amalnya. Okey, dia ada tiga maklumat dalam ni. Okey, yang pertama kita dapat belajar dunia ni sebenarnya hanyalah sekadar perhiasan saja. Yang kedua, Allah bagi tahu kepada kita dunia ni adalah untuk medan ujian. Nombor dua. Nombor tiga, Allah menerangkan ujian apa yang Allah nak kita lalui. Allah nak tengok dalam ramai-ramai manusia ni siapa amal dia yang paling baik. Okay. Ayat 7 ni Allah menyebut secara umum saja dunia ni adalah perhiasan. Okay. Kalau kita nak dapat jawapan yang lebih lanjut, apa contoh perhiasan dunia, kita boleh jumpa pada ayat nombor 46 dalam suratul Kahfi. Tapi kita tak sampai lagi ayat 46. Tapi kita boleh gunakan ayat 46 dalam surah yang sama untuk memperjelaskan apakah perhiasan dunia ni. Kalau tengok ayat nombor 46, tuan-tuan akan menemui Allah mengatakan ada dua contoh perhiasan dunia. Apa dia yang pertama? Al-mal, iaitu harta benda. Yang kedua apa? Wal banun, dan anak pinak yang ada pada kita semua. Okay, nanti kita akan perincikan ayat 46. Tapi kita dapat jawapan terlebih dahulu. Perhiasan dunia ni antaranya adalah harta benda dan anak pinak. Kalau tak ada harta, hidup ni pun tak ceria. Kalau tak ada anak-anak, hidup ni pun tak ceria. Tapi Allah bagi tahu, harta, anak-anak hanya untuk dunia saja. Jadi sebenarnya harta anak-anak hanyalah
ujian dari Allah. Allah nak tengok, kalau kita guna ayat 46 ni, seolah-olah Allah nak bagi tahu, Allah nak tengok siapa di kalangan kita yang terbaik amalnya dalam dia menggunakan harta. Kalau kita gunakan ayat 46 ni, kaitkan dengan ayat 7, Allah nak tengok siapa di kalangan kita yang terbaik amalnya dalam dia berhadapan dengan anak-anak dia. Allah bukan nak tengok siapa harta banyak, Allah bukan nak tengok siapa anak dia pandai, anak dia hebat, tapi Allah nak tengok pada harta dia, pada amalnya, siapa amal yang terbaik. Okey. Kalau kita perincikan lagi, ayat nombor 7 ni sangat besar. Sebab ayat nombor 7 ni adalah tujuan utama kenapa Allah jadikan dunia untuk kita adalah ujian. Pegang dekat ayat tu, ujian. Kalau baca suratul Mulk, kalau kita baca suratul Mulk, kita akan jumpa pada ayat yang kedua pun Allah kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau orang tanya, hidup ni untuk apa Pak? Orang tanya kan, anak kita tanya, ayah, kita hidup dekat dunia ni untuk apa? Kalau kita rujuk Al-Baqarah, sebagai khalifah nak, kita khalifah kena buat apa ayah? Kita khalifah ini kita diuji oleh Allah dengan tanggungjawab. Contoh. Tanggungjawab apa? Anak tanya. Ada banyaklah. Yang paling utama adalah liya'budun, untuk beribadat kepada Allah. Gunakan anak, harta untuk ibadat kepada Allah. Gunakan anak-anak untuk ibadat kepada Allah. Okey, secara umum, apakah ujian yang Allah nak bagi dalam hidup ni? Kita lihat secara ringkas bentuk ujian. Kadang-kadang Allah datangkan perintah. Macam perintah solat subuh adalah salah satu bentuk ujian Allah. Kadang-kadang dalam hidup ni Allah datang dalam bentuk larangan. Allah kata jangan buat. Itu juga dalam bentuk ujian. Allah Ta'ala kata apa? Jangan menipu. Itu adalah ujian kita. Sama ada kita nak tinggalkan ke ataupun kita nak buat. Begitu juga Allah kata apa? Allah kata apa? Dalam bab perintah banyaklah. Ada perintah bentuk wajib yang ditunaikan. Ada perintah yang berbentuk larang, haram untuk kita lakukan. Sebab ayat 7 Allah sebut umum je. Adalah untuk menguji mereka. Kadang-kadang mungkin kita boleh lihat dalam sudut yang lebih besar. Sebenarnya kita semua ni diuji tak oleh Allah? Allah uji tak kita semua ni? Jawapannya iya. Allah, patut orang kata hidup ni adalah testing je, ujian je sebenarnya. Allah nak tengok kita. Okey. Kalau kita rujuk dalam surah lain lah, nak lebih perinci lagi, kalau kita nak rujuk dalam surah lain, dalam suratul Al-A'raf ayat 168, ayat ini Allah Ta'ala menyebut bentuk ujian tu dalam dua. Kadang-kadang benda yang baik dan kadang-kadang benda yang buruk. Itu yang orang kata, mungkin ada kita ingat musibah tu ujian saja. Tak. Sebenarnya tak kena musibah itu pun ujian. Sehat ujian, kaya ujian, gembira ujian, sedih ujian, sakit ujian, kehilangan harta benda ujian. Maknanya ujian je semua ni hidup ni. Tapi hujungnya Tuhan nak tengok dalam ramai-ramai yang tempuh ujian tu, siapa amal dia yang paling terbaik. Ayat 7 tadi. Itulah intipati besar yang kita nak bawa balik pagi ini tentang ayat ke-7. Allah nak tengok siapa amal dia paling baik. Ahsanu amala. Kalau dia ada ujian kesenangan, Allah nak tengok siapa yang paling terbaik dalam bersyukur. Kalau ada orang ujian dalam kesusahan, Allah nak tengok siapa yang paling terbaik ujiannya dalam kesabaran. Hidup ni dua je, syukur atau sabar. Baik. Kalau kita perincikan lagi, pada ayat yang ke-7 tuan-tuan akan jumpa perkataan ahsanu amala. Cuba kan kita baca tadi. Okey. Kalau kita baca ayat sebelum ni, ayat yang kedua, kita akan jumpa perkataan apa? Kan ayat kedua kita belajar, Allah bagi tahu siapa yang dapat pahala syurga adalah orang yang dia beriman, dia buat amal soleh.
Kita tengok ya perkataan ya'maluna salihat ayat 2. Ayat 7 ahsanu amala. Amal yang terbaik. Okey. Apa perkaitan antara ayat amal yang salih dengan amal yang terbaik? Dua-dua ada amal. Okey, dia mudah je. Kadang-kadang Al-Quran dia menyebut tentang amal yang terbaik. Kalau orang tanya, apa itu amal yang terbaik? Kadang-kadang Quran kata amal yang terbaik itu adalah amal itu dia salih. Itu. Apa itu amal salih? Itulah amal yang terbaik. Okay. Tapi isunya adalah macam mana nak dapat ciri amal yang terbaik. Ada orang solat, dia buat amal. Ada orang baca Quran, dia buat amal. Ramai orang dia buat amal. Tapi isunya, adakah amal dia itu amal yang terbaik? Adakah amal dia buat tu adalah amal yang salih? Okey, jawapannya kalau kita tengok pada nota yang selanjutnya, saya ada nukilkan kata-kata Al-Fudhil bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'in. Okey, ini penting. Macam mana nak dapat amal yang salih? Dan tuannya, dalam hidup bukan fikir pada amal banyak tapi tak salih. Dalam hidup, tugas kita buat satu amal walaupun dia tak banyak, tapi amal tu terbaik. Amal tu amal yang salih. Apa ciri dia? Okey, kalau tengok dalam nota muka surat nombor 40. Ya, kalau dalam nota tengok dalam PDF, dia berada pada slide nombor 80 dengan 81. Okey, kita tengok ada dua ciri. Akhir untuk pengisian kita pada pagi ini, iaitu amal yang salih. Amal yang terbaik, kata Al-Fudhil bin Iyad. Dia kata apa? Dalam teks Arab dia kata akhlafuhu wa afwabuhu. Apa maksud dia? Dia kata amal yang terbaik adalah amal yang ikhlas dan amal itu betul. Apa maksud amal itu betul? Okay, dengar ya, pegang. Balik ni kita dapat dua benda. Lepas ni kalau buat amal mesti ada dua ciri ni. Pertama kena ikhlas, kemudian amal tu kena betul. Apa maksud betul? Okay, kita baca lagi kata dia. Dia kata apabila amal tu kalau ikhlas tapi tak betul, ia juga tak akan diterima oleh Allah. Manakala jika amal tu betul, tepat, tetapi tak ikhlas pun tak akan diterima oleh Allah. Beliau menyambung lagi, dia kata amal yang ikhlas maksud dia apa? Dia buat kerana Allah. Amal yang betul adalah amal yang bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita salat subuh ikhlas salat dia, tapi 3 rakaat. Dia betul, tapi tak ikut sunnah Nabi pun tertolak. Sembahyang 2 rakaat tetapi tak ikhlas pun tertolak. Maka dalam hidup ni, dalam buat apa sahaja, buat amal tu 2 ciri ya. Baca Quran, sedekah, tasbih, buat apa saja perlu ada ikhlas dan perlu mengikuti, menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau 2 ciri ni ada, maknanya kita telah berjaya dalam melakukan ujian dalam hidup ni. Dalam hidup ni Allah nak tengok kita buat amal je. Tapi amal yang mana? Amal yang terbaik. Jadi insya-Allah pada hari yang berikutnya, pada hari esok insya-Allah kita akan perincikan sedikit lagi ayat 7. Untuk kukuhkan ayat 7 ni, kita akan bincang-bincangkan lagi kenapa Allah jadikan dunia ni ujian. Dunia ni macam mana dengan kita? Kita akan perincikan insya-Allah pada hari esok. Baik.
Nota, tuan-tuan dan perempuan ya, saya bawa pagi ni ada 40 salinan. Ya. Ada 20 lagi salinan dalam kereta saya. Boleh, kalau siapa nak ambil, dia boleh tunggu sekejap, saya boleh bagi. Okey, siapa-siapa yang pernah ambil nota, dia dah bawa balik, dia terlupa nak bawa balik. Okey, tak apa. Yang ambil nota pagi ni, kalau rasa tak nak tertinggal, dia boleh tinggal dalam box putih. Saya akan sediakan 2 box putih untuk nota dikembalikan semula. Supaya tuan-tuan tak tertinggal. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok nota tuan-tuan, tuan-tuan boleh tulis nama Haji sekian-sekian, letak dalam box, besok ambil balik semula ikut nama pun boleh. Sebab kalau boleh belajar walaupun pendek, kalau kita ada nota, dia seolah-olah mudahlah, effectiveness tu banyak. Boleh tuan-tuan? Boleh boleh. Kalau boleh belajar, biar ada rujukan. Biar kita belajar ni, belajarlah betul-betul. Ini pun dia panggil amal yang terbaik dalam belajar. Okey, muslimat cukup tak nota? Saya ada bawa 10 pagi tadi. Ada tak cukup tak? Kalau tak cukup, nanti maklumkan. Saya akan tinggalkan stok nota dalam box putih. Satu untuk muslimat, satu untuk muslimin. Saya akan tinggalkan nanti 20. Tuan-tuan ya, kalau boleh jangan ada yang tidak ada nota. Semuanya disumbangkan oleh pihak Masjid At-Taqwa. Dan kalau boleh, kalau tuan-tuan nak balas balik, tuan-tuan bolehlah infak semula kepada pihak masjid. Ya, sebab inilah fungsi masjid. Tuan-tuan menginfak, kita sama-sama dapat faedah. Baik, itu saja daripada saya. Mohon ampun dan maaf atas kekurangan, kelemahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.